Fokus berita hari ini. Akta Laut Wilayah 2012 harus dikembalikan kepada Sarawak. NextGen Petra Jaya agih 300 bungkus nasi biryani ayam kepada komuniti setempat. Penduduk rumah tukang Ensawang terus terima peruntukan dari kerajaan. PJR inisiatif terbaik bantu rakyat luar bandar jimatkan kos sara hidup rakyat. Parti SUPP telah berjuang selama 60 tahun untuk kepentingan rakyat Sarawak. Megaland Sarawak venue acara Tenpin Bowling Sukma ke-21. Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Lia Amira Anwar Rigos. Tuntutan Akta Laut Wilayah 2012 Akta 750 di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63 harus diserahkan kembali kepada Sarawak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menegaskan pengembalian hak tersebut wajar disegera tanpa berlengah lagi. Memang Sarawak menuntut disebabkan berasaskan undang-undang yang berada di Sarawak. Di mana bila Sarawak dulu memang kita ada dikatakan border laut kita sendiri, Pelantar Benua dan sebagainya, sehinggalah undang-undang diperkenalkan di peringkat persekutuan di mana mengikut Sarawak tidak berlandaskan rujukan kepada negeri Sarawak, sebab di bawah perlembagaan apa-apa undang persekutuan yang ingin meminda undang-undang di Sarawak itu sendiri perlu mendapat persetujuan di peringkat negeri, khususnya di Dewan Undangan Negeri Sarawak. Itu jadi hujah di peringkat Sarawak yang perlu kita lihat dengan teliti, dan saya kira dari segi pandangan peribadi memang saya akan menyokong. Cuma yang ni disebabkan technicality dari segi. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas majlis pengagihan bubur lambuk dan bakul makanan anjuran Sidma College dan P194 Petrajaya bertempat di Dewan Perpaduan Kampung Paroh, Kuching pada petang Ahad. Terdahulu dalam majlis itu, Datuk Seri Fadilah Yusof turut menyampaikan sumbangan bakul makanan kepada 110 penerima dan bubur lambuk kepada penduduk setempat. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fadilah yang juga Ahli Parlimen Petrajaya berkesempatan menghadiri program NextGen Rewang Kampung Kulit. Dalam program tersebut, sebanyak 300 bungkus nasi biryani ayam telah disediakan oleh 24 orang belia NextGen Petrajaya untuk diagihkan kepada komuniti setempat di Surau Darul Ibadah Kampung Simpang 3, Jalan Mendu. Menurut beliau, NextGen merupakan satu badan bukan kerajaan NGO belia yang melakukan pelbagai program kemasyarakatan sebagai satu latihan kepimpinan untuk memahami dan mendalami masyarakat setempat. Kerana mereka ini membuat pelbagai program yang berbentuk kemasyarakatan, dan salah satu tujuannya ialah partly untuk leadership training. Di samping menyediakan golongan-golongan muda akan hidup kemasyarakatan untuk memahami, mendalami dan menyelami masyarakat setempat. Mereka dah buat pelbagai program di seluruh negeri Sarawak. Hari ini termasuklah hari ini di mana mereka masak. Biasanya kita di Sarawak memberi bubur pedas ataupun bubur lambuk, tapi hari ini mereka membuat nasi biryani. Satu kelainan lah untuk diagih-agihkan. Dan banyak juga program mereka yang lain-lain lah, termasuklah bukan saja waktu bulan puasa raya, tapi juga waktu Chinese New Year dan juga Gawai Dayak, untuk mendekati pelbagai latar belakang masyarakat kita. Program tersebut anjuran bersama Surau Darul Ibadah Kampung Simpang 3 Jalan Mendu dan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Mendu. Antara kawasan agihan ialah Kampung Simpang 3, Kampung Sri Maimunah dan Kampung Sungai Periuk, Kuching. Penduduk di rumah tukang Ensawang terus menerima peruntukan dana daripada Kerajaan Sarawak untuk meningkatkan infrastruktur rumah panjang tersebut. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak, Datuk Dr. Malcolm Musin Lamoh dalam program Pemimpin Bersama Rakyat di rumah panjang berkenaan telah meluluskan beberapa dana dalam usaha memberi kemudahan kepada penduduk di rumah tukang. Antaranya adalah dana projek program transformasi luar bandar RTP berjumlah RM200,000, RM10,000 dana daripada geran projek kecil luar bandar MRP kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dan RM5,000 kepada Biro Wanita Ensawang.
Dalam pada itu, beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batang Air turut meluluskan dana berjumlah RM200,000 untuk kerja-kerja menaik taraf jalan kampung di samping peruntukan khas kepada rumah panjang tersebut untuk menaik taraf siling rumah. Beliau berharap dengan pemberian dana-dana tersebut dapat memudahkan urusan pihak rumah panjang untuk meningkatkan lagi prasarana untuk memberi kesenangan kepada penduduknya. Terdahulu, Datuk Dr. Malcolm telah menghadiri majlis sahur di Pekarangan Pejabat Jabatan Kerja Raya JKR daerah Lubuk Antu bersama Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK, ahli-ahli Majlis Daerah Lubuk Antu serta ketua-ketua jabatan. Program Jualan Rahmah PJR merupakan salah satu usaha kerajaan madani untuk membantu masyarakat di luar bandar mengimbangi kos sara hidup yang semakin meningkat. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya berkata, PJR adalah inisiatif terbaik membantu rakyat lebih-lebih lagi semasa bulan Ramadan. Katanya inisiatif Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Cawangan Mukah dengan mengadakan PJR di Igan sangat bertepatan dan menjimatkan perbelanjaan penduduk dari aspek kos pengangkutan. Saya ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada pihak KPDN Cawangan Mukah kerana mengadakan program Jualan Rahmah pada hari ini di Dewan Masyarakat Igan. Ini satu inisiatif yang terbaik daripada pihak kerajaan sebagai menyahut seruan bagi membantu masyarakat luar bandar, terutama masyarakat di Igan ini, ya, dalam soal pembelian keperluan-keperluan asas harian, beras, telur, tepung, minyak dan sebagainya, ya. Memandangkan pula sekarang adalah bulan Ramadan, ya, pergerakan penduduk kampung agak terhad, ya, kalau nak pergi ke Mukah atau ke Matu pun akan membabitkan kos yang lain. Dan alhamdulillah ia diadakan di tengah-tengah kampung. Penduduk kampung datang pun boleh berjalan kaki. Beliau berkata demikian kepada UKAS semasa sesi walkabout Jualan Rahmah Ramadan PJRR di Dewan Masyarakat Igan pada Ahad. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jemureng itu juga berharap agar pihak KPDN Cawangan Mukah dapat menganjurkan PJR dengan lebih kerap di Igan bagi meringankan beban penduduk di situ. Program diadakan dari 16 hingga 17 Mac itu mendapat sambutan menggalakkan dari masyarakat setempat yang tidak melepaskan peluang membeli barangan keperluan asas dengan potongan harga menarik. Usaha dan perjuangan Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP selama ini sememangnya tidak dapat dinafikan dan ia harus diteruskan oleh generasi akan datang. Menurut Adun Meradong, Datuk Din Kuong Hing, sejarah perjuangan SUPP juga harus disebarkan agar anak muda lebih mengetahui perjuangan parti itu dalam membela nasib rakyat. Katanya parti tertua itu sama sekali tidak berasa goyah atau mengalah dalam memperjuangkan nasib rakyat negeri ini walaupun berdepan dengan pelbagai rintangan dari dalam dan luar parti. Beliau berkata demikian dalam sesi dialog bersama Setiausaha Organisasi Parti SUPP, Datuk Matthew Chen bertempat di Pusat Khidmat Dun Meradong pada Sabtu. Sehubungan itu, beliau meminta kerjasama semua ahli agar mempertahankan penubuhan parti dan memainkan peranan masing-masing untuk memastikan SUPP terus relevan dan disayangi oleh semua lapisan masyarakat. Sementara itu, Datuk Matthew turut senada mengatakan perjuangan membela nasib rakyat dan negeri Sarawak hampir 6 dekad bersama-sama kerajaan tidak dapat dinafikan oleh mana-mana pihak. Pusat Bowling Megaland Sarawak di Batu Kawah sekali lagi dipilih sebagai venue acara Tempin Bowling pada Tamasya Sukan Malaysia SUKMA ke-21 pada Ogos ini. Acara Tempin Bowling dijadual berlangsung pada 14 hingga 20 Ogos dengan penyertaan kesemua 13 buah negeri memandangkan penyertaan dari Brunei Darussalam masih belum disahkan. Pusat bowling tersebut dijangka dapat memuatkan seramai 200 orang penonton dalam satu masa, termasuk para pemain dan petugas-petugas kejohanan. Sehubungan itu, satu lawatan khas oleh agensi-agensi kerajaan telah diadakan pada Ahad untuk melihat persediaan yang sedang dilaksana serta perkongsian taklimat oleh Perbadanan Sukan Sarawak SSC. Untuk makluman, Pusat Bowling Megaland Sarawak yang merupakan terbesar dalam negara dilengkapi dengan 42 lorong dan fasiliti lain serta sering menjadi venue kejohanan bertaraf antarabangsa. Sekian edisi tengah hari bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube.
Jangan lupa sama-sama kita memeriahkan Tamasya Sukma ke-21 Ogos ini. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS. Kini bergema kembali Tamasya Sukan yang dinanti.